marah. Tatkala seperti marah apa dia? Kecewa. Lagi rasa macam nak merajuk dan sebagainya. Tak buat pengertian-pengertian yang hampir sama dengan marah. Kan? Maka kesemua itu, marah, rasa radang, rasa macam nak meluat dan sebagainya, pada sesuatu yang tiada disukainya, sesuatu yang kita rasa tak mau berlaku, tak ingin ianya terjadi, maka ketika itu, inilah nama dia sabar. Kan? Perasaan, tabah hati dia, dalam waktu yang sama reda apa yang berlaku. Jadi erti kat sini, sabar dengan reda ni tak boleh dipisahkan. Kan? Kalau seorang itu dia reda, maka dia boleh sabar. Kalau dia tak boleh nak reda, dia tak boleh nak sabar. Kita masih kekalkan perkataan sabar. Kan? Sagi baru kita sebut, kita belah utara ni sebut yang macam mana. Kan? Bab mula ni, kita sebut tentang salah satu sifat mahmudah iaitu sabar. Yang kita sebut 3 huruf tadi tu. Sad, ba, ra. Yang ni pun kadang ada juga yang silap heja. Kan? Dia heja huruf-huruf Quran ni tak betul. Yang betul macam tok-tok guru kita sebut apa dia? Huruf ini bunyinya sad. Kalau kita tulis berdasar pada bunyi itu, tulis jadi sad, alif, dal. Ini pun salah satu juga ilmu. Kan? Sambil-sambil kita sebut tentang sifat-sifat mahmudah, membahaskan akhlak-akhlak mulia, berpandukan kitab penawar bagi hati ni, kita ambil sikit lah manfaat huruf-huruf hijaiyah. Bunyi dia macam mana? Sad. Ejaan dengan 3 huruf. Sad, alif, dal. Bila dal tu huruf qalqalah, bunyi qalqalah tu. Sad. Kan? Kita ambil 6 harakat. Kan? Sesuai dengan apa dia? Sesuai dengan kalau berhenti kat ujung tu, maka dia jadi mad arid li sukun, kita ambil 6 terus. Sad. Ini pesan tok guru saya. Kita mengaji Quran dulu macam tu. Tok guru kita pesan pada kesilapan bunyi huruf-huruf hijaiyah nanti akan berlaku silap ketika membaca Quran. Ni dia punya step yang pertama. Step ni kalau gagal, macam mana nak hebat dalam ilmu tilawah, dalam ilmu Quran. Kemudian ba. Ni pun macam-macam bunyi. Ejanya 2 huruf sahaja. Ba alif. Ba. Ba alif tu. Ba. Ada yang ajak ba. Ada Ustaz Lim pula kata tak apa, mereka Hamzah duduk kat ujung. Aku nak tak ha kat ujung. Jadi bah. Ada. Tuan-tuan mungkin tak biasa jumpa. Kan? Setengah tempat dia bunyi belakang-belakang tu ada Hamzah. Setengah dia ganti Hamzah tu kepada ha. Ha simpul tu. Kan? Macam bah, ta, sa, ya. Ambil ujung sekali kan ya kan. Setengah dia bunyi ya. Maka Profesor Dr. Muhammad Habash, itu salah seorang daripada guru Quran saya, dia kata tak payah ada tambah-tambah huruf lepas daripada huruf mat tu. Kan? Sebab apa? Sebab nanti akan keliru ketika kita menyebut
Contoh dia, kita nak sebut hukum iwad, mat iwad, kan? Ataupun dia adalah huruf mat, tapi di ujung yang kita duk biasa macam ada hamzah tu, nanti ada orang baca, contoh dia, wadduha wal-laili idza saja, kan? Dia terlajak bunyi macam tu. Sebab asas macam tu dia dapat. Kan? Padahal bunyi dia wadduha wal-laili idza saja. Kan? Begitu. Ghafurar rahima. Itu contoh ma'iwat tu. Iwat tu ganti. Ganti daripada dua bunyi kepada satu bunyi. Dimatkan. Rahiman kepada rahima. Tapi duk biasa. Silat sebut piap kena. Siapa tak bunyi hamzah kat ujung? Terbawa-bawa. Ghafurar rahima. Nampak tak? Jadi kita rasa kaedah yang guru kita bagi itu lebih tepat. Baik. Kemudian huruf ra. Sabar tu. Kan? Kita eja kan? Kalau ra, 3 huruf lah. Ra, alif, hamzah. Ra. Kan? Begitu. Pun ada yang nafi, dia kata tak boleh. Pasal apa? Pasal dia mirip kepada ba, maka tetap hijah dia 2 harakat. Maka ini yang lebih tepat. Kan? Maka ba hijah dengan 2, ba alif, ra pun ra alif. Kan? Ra alif. Jadi sad, ba, ra, dengan 2 huruf. Jadi kalau 2 huruf ni, maka mad asli yang mana hijau dengan 3 huruf, maka bunyilah dengan mad arid li sukun yang ambil paling panjang. Kan? Dia begitu. Baik, itu sedikit maklumat berkaitan dengan bunyi huruf-huruf hijaiyah. Kembali kepada perbahasan kita. Maka kita ni kalau belah utara, khususnya lah. Belah utara, ambil daripada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, sikit daripada Perak. Perak utara tu. Teping ke bunyi macam kita lah. Sabak. Oi, kena sabak. Sabak. Sabar menjadi bunyi sabak. Tahu apa makna sabak? Jadi sabak ni, dia memang berlawanan sungguh dengan sabar. Padahal kempen kita sabar. Tiba tak jadi yang tu, dia jadi terkalih. Kalau sabar, tahan. Perasaan marah, tenang. Jiwa reda. Tak mengamuk. Tak memaki, tak kecam, tak apa-apalah. Hamun sana, hamun sini sebagainya, itu maksud sabar. Tapi kalau sabar, tuan-tuan saya ambil contoh ayat. Saba'a jarahu. Itu contoh dalam bahasa Arab. Saba'a jarahu. Saba' jarahu. Jarahu tu maksud jiran dia. Apa maksud sabak di sini? Abahu ataupun syatamahu. Abahu mengaibkan jiran dia. Syatamahu memaki jiran dia. Maki. Jadi antara makna sabak, maki hamun, celah, kecam. Oi, jauh sungguh makna sabar tu. Kalau bunyinya sabak. Lagi satu, sab'az zi'bul ghanama. Maksudnya farasaha, menerkam. Sabak maksudnya menerkam, melanyak, melunyai. Uish. Padahal kita kata apa? Tak usah buat macam tu. Siang ke dia, hampir duk tabuh pasal apa. Macam kita duk kempen tabuh pula. Apabila kita bunyi sabak. Tapi apa akan daya lah. Apa akan daya, dah kita orang utara yang bahasa kita bahasa ibunda. Rajin baca doa. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Yang kami tersilap, yang kami tak sengaja dan sebagainya.
Betul kan? Padahal kita masukkan yang lain. Kok jadi yang lain? Nak perbetul balik kan senang. Sungguh, kekok. Ada berapa orang saja kan, yang boleh berubah. Hang duk mana ni? Kan? Bunyi macam kena tak kena. Dia tahu aku orang lalu start. Oh ya, lalu start. Sat bunyi macam Johor, sat bunyi macam Kelantan. Gitu kan. Ada setengah orang boleh ajar. Kan? Ada setengah tak boleh ajar. Pergi mana pun yang tu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka maksud sabar di sini iaitu suatu yang dia tak suka, tak ingini, tapi dia masih bertabah. Kan? Masih bertabah, masih tak mencela, tak mencaci, redha apa yang berlaku, nak keluar dah tiba-tiba hujan. Tak kata apa? Hujan. Kan? Buka baju, sangkut, duduk kat rumah, tunggu hujan seriat. Itulah dia. Tak ada duduk tumbuk pintu, kereti, meja apa semua. Kadang saya tak boleh keluar. Kan? Itu maksud sabar. Suatu yang tak diingini. Kan? Sedia rancang nak pergi ke tempat tertentu, tiba-tiba tak boleh pergi disebabkan hujan. Contoh adalah. Atau apa-apa yang lain. Kunci hilang ke? Kan? Kat hujan pun. Tapi tak boleh keluar juga. Pasal apa? Kunci motor tak ada. Tak apa, ambil lah kunci kereta. Kunci kereta bila beli kereta. Kan? Contoh yang tu lah. Setengah orang yang mampu, Alhamdulillah. Motor 2-3 biji. Kereta 2-3 biji. Kan? Tak ada masalah apa. Semua okey. Itu rezeki dia lah. Dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Itu juga maksud sabar. Jadi sabar, jaga lidah kita ni. Kalau tak jaga, kalau tak kontrol, lidah ni lah punca banyaknya perbuatan jahat. Berpunca daripada lidah. Sehingga kan banyak riwayat yang kita jumpa, apa faedah kamu solat? Apa faedah kamu jihad? Apa faedah kamu puasa? Ni, bulan-bulan mulia ni. Hari ni sudah masuk 1 Syaban. Melepasi dah bulan Rajab. 3 bulan yang berkembar. Selalu yang kita minta berkat, minta kita dapat manfaat sebaik-baiknya dalam bulan-bulan mulia ni. Rajab, Syaban, nantinya Ramadan. Tiba-tiba dalam bulan-bulan mulia ini, dia tak jaga lidah mulut dia. Sonok, sebut menyebabkan hati orang terluka. Ini bukan maksud sabar. Tahan lidah dia. Kalau ada masalah apa? Rayu kepada Allah. Sebut kepada Allah. Tapi kat manusia pun perlu juga. Tapi yang mula sekali kepada Allah dulu. Jangan langsung tak sembahyang, tak munajat, tak doa. Susah manusia. Susah manusia. Kan? Sampai orang sembahyang pun jadi susah. Panggil lah. Sembahyang lah dulu. Mai kita sembahyang sama. Apa sembahyang cepat sikit. Ajak sembang ni. Nampak kan? Itu contoh dia. Ada tak macam tu? Ada. Lagi susah, lagi tak mau sembahyang. Padahal susah tu salah satu ujian daripada Allah. Kan? Nak tengok dia ni macam mana keadaan dia. Lagi teruk. Lagi buruk akhlak dia bila diuji. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Arba'in. Ini salah satu daripada kitab Imam Ghazali, Arba'in fi Usuluddin. 40 dasar agama. Bagus buku tu. Tak tebal mana pun. Kan? Tapi perbahasan dia, perbincangan dia 40 dasar agama. Diringkaskan dengan bunyi Al-Arba'in. Bermula hakikat sabar itu tetap yang membangkitkan akan agama pada melawan akan yang membangkitkan keinginan nafsu. Intaha. Intaha maksudnya selesai perkataan Imam Ghazali. Jadi maksud dia apa? Yang dimaksudkan, yang difahami daripada makna sabar itu
Iaitu seorang ini, dia tegakkan agama dia dalam keadaan keinginan syahwat dia membara, melonjak-lonjak. Nak keluar, berseronok dengan kawan, atau nak solat dulu. Maka dia pun kata kat kawan dia, mari kita sembahyang dulu. Hang ke aku jadi imam. Kalau tak sembahyang aku tak keluar. Ini contoh yang dikatakan sabar. Akhirnya agama dia menang. Ini nama dia sabar. Padahal keluar dengan kawan itu pun ataupun keluar dengan keluarga pada perkara yang tidak dosa maksiat. Kan? Pasal ni solat. Maka kalau kita lihat di situ, jadi yang katakan sabar ini mengutamakan mana yang paling utama. Itu juga masuk sabar. Ni nak keluar pergi mana? Nak keluar pergi kuliah. Weh, kuliah bagus. Perkara agama. Nuntut ilmu tu. Wajib nuntut ilmu. Tapi ni dah masuk dah waktu. Kan? Waktu dah masuk dah. Mari kita sembahyang dulu. Ini kita kata dua kewajipan. Jadi antara dua kewajipan, mana aula? Mana utama? Inilah yang menyebabkan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi susun satu kitab nama Fiqh Aulawiyat. Fiqh keutamaan. Antara dua. Yang wajib, yang mesti kita buat, tapi mana yang kita nak dahulukan. Sembahyang dulu. Pasal apa? Pasal waktu dah masuk. Kecuali waktu tak masuk lagi. Kawan ajak pukul berapa? Kawan nak ajak lepas maghrib, Isya lambat lagi. Dan lagi tapi dulu. Kok-kok sana, mereka start sembahyang berjamaah. Dia ikut sekali, kita ikut kuliah. Kan contoh kan, sebab kuliah tu kita dengar atau ceramah lepas Isya. Itu contoh dia. Tapi sekarang ni dah masuk waktu. Kawan dia kata, jom pergi sana lah. Nanti Isya tak apa. Pukul berapa boleh? Betul, pukul berapa boleh selagi tak subuh. Kan? Lagi tak subuh lah, subuh pula pukul berapa? Lewat kan? Lah semua pakat lewat. Maghrib lewat, Isya lewat. Kan? Lewat sikit lah, tak lewat banyak. Kita, cuaca kita, udara kita, lagi keadaan negara kita tak serupa dengan beberapa negara lain. Negara lain, kalau tuan-tuan biasa berjalan lah, lewat di sana, cukup ketara. Sungguh, cukup ketara. Biasa Isya 9 lebih. Tiba-tiba 6.30 habis Isya dah. 6.30. Jangan duk kiah kepada negeri kita. Atau negara kita. Sungguh. Kawasan-kawasan yang 4 musim yang ada salji. Perubahan yang cukup ketara. Kita kadang adjust berapa-berapa minit lari. Takat tu je. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam perkara yang kita sebut tadi, bahkan kalau sunat fardu lah. Fikir apa lagi? Tapi sekarang ini, dua-dua kita kata kuat. Fardu. Ngaji fardu. Sembahyang Isyak fardu. Tapi dah masuk. Sembahyang dulu. Jadi bila buat macam tu, ini artinya sabar. Jadi utama, yang lebih utama itu juga dalam erti sabar. Dia kata kat kawan dia, betul, aku tahu. Lagi tak masuk subuh tu. Ada waktu Isyak. Atau habis kuliah, habis ceramah lagi ke 10, ke 11 kita sembahyang Isyak betul. Tapi nyawa, ajal, hang yakin tak? Yang kita boleh sembahyang. Pukul 10 ke 11 ke? Pasal ni dah waktu masuk dah, Allah kira hang buat ke tak buat, waktu dah masuk. Apa kita nak jawab depan Allah Ta'ala esok? Ataupun kalau kita jawab, Allah boleh terima ke tak boleh terima? Dan kami ni pasal nak pergi juga, nak menyahut yang fardu. Ni sembahyang fardu. Apatah lagi Allah kata, melalui hadis Nabi, dan hadis Nabi itu wahyu, mula-mula akan disebut di akhirat apa dia? Solat. Mula-mula akan ditanya, sembahyang.
Pasal apa? Tak sembahyang waktu dah masuk. Jadi kita sembahyang dulu. Kawan kata sehari kalau kita tak dengar sikit dua, rugi kan? Aku pula tak biasa berdepan dengan dia. Kenal-kenal kot jauh lah, dengar-dengar nama dia. Orang hebat ni. Orang kan tak kenal sekian-sekian nama kan. Oi, kata pi malam ni rugi bukan kita tak pi. Tak pergi pi, kita sembahyang dulu. Begitu kan. Maka sembahyanglah mereka dalam keadaan yang tenang. Ini kata sabar ni. Ini sabar yang kedua pula. Sabar pertama, mulakan dengan solat. Sebab solat dah masuk. Waktu solat dah masuk. Jadi itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua, tenang sembahyang. Kalau terburu-buru, sembahyang cepat-cepat. Baca apa? Apa ni tomak ninah? Jadi karun ni. Sembahyang apa yang tak ada tomak ninah tu? Kan? Pasal apa? Pasal nak cepat, nak pergi tempat kuliah. Contoh kan? Apa macam tu? Lebih baik pergi lah senang. Saya balik sembahyang. Macam tu aku mau. Ini yang kita sebut tadi tu. Ajal maut kita tak tahu. Bawa kereta sekali apa yang akan berlaku di dalam perjalanan. Kan? Terkandas ke, terbabas ke, apa ke. Bukan kita mau. Malang tidak berbau. Tu kita duduk mengaji yang tu. Jadi sembahyang macam elok, macam biasa. Tenang. Biasa-biasa berapa minit 4 rakaat ni. Yang tu kita buat. Tak ada terburu-buru. Habis itu, dengan wirid sikit, dengan doa, salam-salam, naik kereta habis. Kalau tak salah, kawan main-main, jom. Salam pun tak lagi tu. Tapi kalau tadi dah salam, ini ada juga dalam perbahasan ulama. Kan? Perlu tak perlu lepas salam semayang lah, lepas pada semayang, bersalam-salaman antara jamaah. Ini juga dibahas di kalangan ulama. Jadi Imam Nawawi kata apa dia? Imam Nawawi kata, kalau sebelum semayang tu dah salam, lepas semayang tak payah salam. Nak salam apa lagi? Tadi dah salam dah. Ini siapa punya jawab? Imam Nawawi. Imam besar dalam mazhab kita. Ada begitu. Jadi saya buat contoh apa dia? Tak sah main-main tu berwajah. Main-main masuk dulu. Kita semayang ni insya' masuk dah. Main kita semayang dulu. Kan? Bayang-semayang, tak salam. Habis-habis, hang pun kalau nak salam dengan kami, jom kita pergi. Kawan punya nak pergi sungguh. Kita pun nak pergi sungguh juga. Tapi tak sungguh macam dia. Tak apalah, hang pun sabar. Bawa. Loh, hang bawa pelan. Tukar mai aku bawa pula. Punya cepat nak pergi. Sampai-sampai, loh. Bukan malam ni ke? Bukan malam ni ke? Atau mereka dah habis dah? Tanya-tanya siapa yang duduk kat situ. Ustaz tak sampai lagi. Nampak? Contoh, ni semua kemungkinan boleh berlaku. Ataupun kita silap tarikh. Nampak kan? Contoh semua-semua tu boleh berlaku. Dah Ustaz. Kan? Iklan saya duk pegang Ustaz. Kan? Tak Ustaz telefon Ustaz tu pun dah sampai. Tak ada masalah apa. Janji kita mau pergi, pahala dah dapat. Begitu. Kalau kita terlepas, boleh tanya kawan-kawan yang main awal tu. Tadi Ustaz bagi tahu apa? Allah, aku terlepas 2-3 minit. Alah, 2-3 minit pun. Tak ada nak sebut apa. 2-3. Dah. Terlepas dekat setengah jam. Rugi tu Ustaz. Tak payah duk susah lah. Sebab apa? Sebab sekarang ini, sekarang ini kan dulu. Yang kedua, kawan tu pula tersohor. Sudah tentu ada rakaman. Tengok rakaman lagi. Kalau pergi mana? Kan? Contoh kan? Itu kita buat contoh yang dikatakan sabar. Baik. Kerana manusia padanya dua puak tentera yang berlawan keduanya. Pada diri kita manusia ini ada dua. Akal, syahwat. Akal, syahwat. Kerana inilah Imam Ghazali sebut hebatnya manusia. Yang kata manusia ni terhebat daripada segala makhluk yang lepas ni. Ada dua. Kalau malaikat akal sahaja tak ada syahwat. Malaikat.
Kalau binatang syahwat, tak ada akal. Kita ada dua. Cuma kita kena kendali sebaik-baiknya. Akal yang sihat. Ikut agama betul-betul. Jangan duk merapu. Lagi berakal, lagi karut. Tak mau. Syahwat kontrol. Kalau hebat lebih daripada malaikat sebab kita ada dua, malaikat ada satu. Tapi kalau teruk lebih daripada binatang. Sebab binatang tak ada akal. Kita ada akal. Perangai teruk. Tak katalah binatang tu teruk. Kita yang teruk. Jangan duk sonok sangat yang kita disebut sebagai ahsanu taqwim tu. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim tu. Sebaik-baik kejadian. Sonok apa? Jadi tak jadi. Kalau jadi sungguh memang sonok. Ini baru ni, dan mungkin ada setengah-setengah tempat sedang ataupun akan mengadakan sambutan Isra' wal Mi'raj. Mungkin kawasan kita ada dah tempat buat. Memperingati dua peristiwa yang besar berlaku kepada diri Nabi. Dua tu, bukan satu tu. Isra' wal dan Mi'raj. Di sana terbukti Nabi naik paling atas, melepasi tempat yang Jibril naik. Dia tak boleh pergi dah. Dia kata, kamu naiklah. Nampak tuan-tuan? Ini contoh dia, ulama kata, ni bukti Nabi kita ni hebat. Sebagai manusia, lebih daripada malaikat pada kedudukan yang macam tu. Sampai dekat Sidratul Muntaha sahaja. Jibril tak boleh pergi dah. Bila turun sampai kat Jibril, dia tanya, apa Allah bagi? Dia tak tahu. Ini tuan-tuan, peristiwa yang baru disambut. Tapi tuan-tuan, peristiwa ni, kalau boleh, sambutlah bila-bila pun. Sambutlah bila-bila pun. Apa Ustaz? Bulan Rajab habis dah. Nak sambut apa lagi? Sambutlah bulan apa pun. Sebab apa? Sebab bulan berlakunya Isra' dan Mi'raj, khilaf kalangan ulama. Khilaf tuan-tuan. Bukan sepakat semua ulama. Ada ulama kata berlaku pada bulan Rabiul Akhir. Ada kata pada bulan Rabiul Awal. Ada yang kata pada bulan Syawal. Ada kata dalam bulan Ramadan berlaku Isra' dan Mi'raj. Dan ada kalangan ulama besar pernah mengatakan tanggal 27 Rejab adalah satu pendapat yang tidak tepat. Nampak tuan-tuan? Jadi peristiwa ni agung, hebat. Berdasar kepada Quran dan hadis-hadis yang sahih. Nak nafi tak boleh. Tak boleh pasal dia ada dalam Quran. Surah Isra' ayat pertama. Cerita tentang Mi'raj pula ada dalam surah An-Najmi ayat 1 sampai ayat 18. Mana boleh nak nafi dua peristiwa ini? Tu Ustaz, bila Ustaz? Bila itulah pertikaian di kalangan ulama dalam menentukan bila. Maka ulama-ulama yang faham perkara ini mengatakan sambutlah. Sekiranya ianya memberi kesedaran kepada ummah. Kan? Sambutlah. Bagi tahu mereka tentang apa-apa yang berlaku supaya ini mereka faham sedang perkara agama yang sedang berlaku, yang sudah berlaku. Petunjuk-petunjuk kepada kita umpamanya dan perkara ibadat dalam perkara muamalat, kehidupan. Nampak kan? Ni pasal apa wahai Jibril? Ni pasal yang ni biasanya kan. Hukuman-hukuman yang bakal berlaku. Jadi patut kita bagi kesedaran kepada ummah yang terasing, yang jauh dengan pegangan agama akhir zaman. Kan? Ada ulama kata harus, ada ulama kata sunat. Dan tidak kurang ada ulama kata kesedaran umat adalah satu yang wajib. Kan? Begitu. Cuma tarikh sahaja.
pertikaian di kalangan ulama, sehingga ada ulama kata khilaf tarikh itu lebih kurang 15 pendapat. Tu dia. 15 pendapat. Tapi kita kebanyakan duk pegang yang tu sampai bila-bila. Jadi sebab itu kita kata apa dia? Sebut. Kan? Tentang perkara yang agung ini, antara yang kita nak sebut contoh tadi apa dia? Bukti manusia hebat daripada malaikat. Sakat Sidratul Muntaha je. Kan? Sidratul Muntaha ini, Sidrah ni ulama kata pokok bidara. Pokok bidara. Tapi pokok bidara yang ada di atas langit itu bukan seperti mana pokok bidara yang ada kat bumi. Kan? Bunyi ya dekat nak sama. Kan? Sidrah. Kan? Al-Muntaha maksud tempat yang agak jauh. Jauh tempat. Kan? Di atas langit yang ketujuh. Dan ada riwayat yang mengatakan pokok sidrah itu akak dia sampai menjunam langit yang keenam. Wallahu ta'ala a'lam. Buah dia seperti mana tempayan, daun dia seperti telinga gajah. Dan kat situlah Nabi kita melihat rupa asai malaikat Jibril. Besar malaikat Jibril. InsyaAllah. Kita berhenti untuk azan. Allah. Jadi manusia ada dua keadaan yang berlawanan. Yang pertama akal dan segala yang membangkitkannya, dan kedua syahwat dan segala yang menyerunya. Maka jika menang yang menyeru agama, nescaya telah hasil pangkat sabar. Jadi kita selalu sebut nafsu syahwat.
Dan nafsu ini, syahwat ini, dia suka yang pelik-pelik, yang bukan-bukan, yang merapu-merapu, lawan kepada akal yang sihat. Maksud akal sini akal yang sihat lah. Akal yang sihat, dia nak tegakkan agama. Sedang diri dia manusia yang diamanahkan di muka bumi. Wajib taat kepada Allah Rasul. Pegang kepada iman, syariat. Jangan mudah-mudah nak goyahkan iman yang ada pada diri kita tu, iaitu bicara akal. Tu bisikan akal yang nak mempertahankan keislaman, keimanan dia. Sebaliknya ada nafsu syahwat yang kita sebut tadi, yang pelik-pelik, yang bukan-bukan. Kan? Jadi sebab itu orang tua kita dulu kata pada, ikut nafsu lesu. Orang tua dulu pandai macam pantun. Kan? Ikut syahwat sesat. Ikut rasa binasa. Pandai pun cari bagi ujung tu, bagi serupa. Kan? Maka apabila menanglah akal ini, maka ianya termasuk daripada pangkat sabar. Tapi kalau kalah, kan, maka artinya dia tak dapat sabar, maka dia hamba kepada syahwat. Itu maksud dia. Kan? Antara nak jumpa kawan dengan ambil tahu keadaan anak isteri dia. Kan? Dalam waktu yang sama ni. Maka yang akal kata, akalnya sihat lah. Kan? Yang bertunjangkan agama ini, anak isteri. Anak isteri ini tanggungjawab. Kan? Yang utama sekali, mereka berbanding dengan kawan. Nak tanya dulu, kecuali kalau kita dah tahu, dapat maklumat, mereka ni selamat. Makan minum dah. Baru kita jumpa kawan. Biasa kalau jumpa kawan ni, kira nak makan minum. Padahal Nabi kata pada, nafkah terbaik, nafkah kepada anak isteri. Nampak tak? Kalau dia tak peduli anak isteri dia kira kawan lebih pada tu, maka pertama sekali bukan sabar. Yang kedua, curang. Curang ni dalam bentuk yang banyak. Jangan duk nampak curang ni dalam perkara satu tu je. Mengabaikan tanggungjawab. Menafikan hak dan sebagainya. Sedangkan makan minum termasuk daripada nafkah kepada keluarga. Pas situ. Jadi mana nak menang? Syahwat ataupun akal yang sihat? Kalau orang dia faham tentang kedudukan sabar, seperti mana kata Hasan Basri, yang dirakamkan oleh Ibnu Abi Dunya pada hadis yang duduk dalam kitab sabar dia, hadis yang ke-16, kata Hasan Basri, as-sabru kanzun min kunuzil khair. Khazanah kebaikan. Yang kata sabar. Kan? Kalau nak kebaikan, mesti kena sabar. Kalau tak sabar, apa kebaikan pun tak akan dapat. Apa kebaikan pun tak akan dapat berjaya. Dalam pengajian, tak akan dapat kalau tak sabar. Oh, seronok. Kita maju dalam perniagaan. Takkan nak maju, takkan nak berjaya apa bidang pun kalau tidak sabar. Kerana itu ada setengah orang tua kita dulu sebut, sabar itu adalah ibu kepada ilmu. Terutama orang yang menuntut ilmu ni. Banding kalau tidak sabar, boleh ilmu tak? Sedangkan bila kita nak mengaji macam-macam ujian. Macam-macam ujian. Kita ni yang dah dewasa ni insya-Allah lah akan matang dah. Tapi anak-anak kita, yang kecil, yang dewasa dan sebagainya. Tu saya teringat tuan guru kita, Al-Fadil, Ustaz Fahmi Zamzam, rahimahullahu ta'ala. Ustaz Fahmi Zamzam pernah dia sebut, masa tu dia baru sampai ke bumi Damsyik. Masa tu kita ada di sana.
panggil dia berucap sikit, bagi semangat dekat ni, student-student ni, duk mengaji sini ni. Kan? Minta share, kan? Bagi semangat sikit kat kami semua ni. Antara yang dia sebut apa dia? Kamu yang sedang mengaji ni ingat, ada satu setan nama dia Sanabaik. Setan ada nama Sanabaik. Sanabaik. Pelik, bunyi macam Melayu. Sanabaik. Kan? Saja dia bergurau lah. Sehingga kan ada yang mengaji sat kat sini, sat pindah kat sana, rasa macam nak balik Malaysia. Pasal apa? Pasal setan tu main duk bisik. Sana baik. Sana baik. Tu yang kita jumpa, ada kawan kita, dia tanya kita pun seram dengan dia. Dia kata apa? Dia kata saya ni pondok mana saya tak pergi. Tapi tengok macam tak apa nak menjadi. Tapi semua pondok pergi buat apa? Itulah peranan setan yang nama dia Sana baik. Dua kat contoh kan. Dua kat pondok penanti. Sana baik cabut. Kan? Pergi lanai. Dua kat lanai pula. Sana baik. Pergi kat pasir tumbuh pula. Dua kat pasir tumbuh. Sana baik pergi kat Sungai Durian. Pondok Sungai Durian dekat Kuala Krai. Kelantan banyak kan. Contoh. Duk sana baik apa nak jadi? Saja dia gurau lah. Tapi betul. Cabaran kepada penuntut ilmu. Sampai dah. Kan? Masjid Keladi sampai dah. Kan? Habis duduk sana baik. Cabut. Pergi masjid tu pula. Duk ronda. 4-5 masjid satu malam. Boleh ilmu apa macam tu? Contohlah kan. Tapi tak ada. Mana ada macam tu? Kan? Apa Ustaz? Mana masjid sampai 5 satu malam. Hanya orang yang istiqamah. InsyaAllah. Mereka ni saja yang berjaya, dan istiqamah itu juga termasuk daripada maksud sabar. Kalau tak sabar, tak boleh istiqamah. Itu hebatnya sabar ni. Boleh sabar, terpegang satu ni, apa pun insyaAllah. Betul apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri. Dia kata sabar adalah khazanah segala kebaikan. Nak kebaikan apa? Sebut. Maka perlu kepada kesabaran. La yu'tihi Allah illa li'abdin karimin alaih. Seorang yang boleh sabar apabila usaha ke atas sabar itu secara bersungguh-sungguh. Mujahadah. Kan senang nak dapat sabar, betul. Pendek ya. Huruf dia, sebutan dia pun mudah. Nak boleh itu, perlu kepada mujahadah. Dan bermula sabar itu fardu ain. Wajib. Yang dia kata harus ke makruh. Kena bagi ada tu. Kena bagi usaha, kena bagi ada. Atas tiap-tiap kita lah yang mukallaf, sama ada sabar atas mengerjakan taat yang wajib, atau sabar atas meninggalkan maksiat, atau sabar atas bala. 3 ni perlu kepada sabar. Dan hukum dia apa dia? Wajib. Jadi contoh taat yang wajib ini, solat. Solat fardu 5 kali sehari. Solat fardu ni. Maka perlu kepada sabar. Kalau tak sabar, tak jadi buat. Tak solat. Kalau tak solat, tunggulah azab dia. Kan? Buat lebih kurang acuh tak acuh pun berat sesaan dia. Kan? Macam Hasan Al-Basri dia sebut apa dia? Orang tu solat. Tapi dia lalai ketika solat. Azab dia berat. Dia solat tu. Lalai ketika solat. Waktu solat tu dia lalai. Sab kena azab yang berat. Ataupun sagiah dia solat juga. Tapi sengaja pilih ujung-ujung. Tanpa ada sebab yang munasabah. Azab juga. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa tuan-tuan? Yang tak semayang langsung, tu katalah, kan? Yang solat dalam keadaan lalai, solat dalam keadaan remeh-temeh, seksa dia berat. Kan? Apatah lagi yang tidak solat langsung, ada satu ayat yang sebut tentang mereka, tentang
neraka saqar. Wa ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu kat dunia tak solat. Berat tu tuan-tuan. Jadi, kena lakukan secara bersungguh-sungguh. Maka sabar kepada perkara ini fardu ain. Sabar meninggalkan maksiat. Maksudnya apa dia? Jangan sesekali melakukan maksiat. Dosa. Tak sengaja, ter apa semua, yang tu insya-Allah kan Allah maafkan. Telanjur, tak apa. Cepat insaf, cepat sedar, istighfar, taubat. Jangan seronok, jangan duk bangga, menyesal. Kita dah sebut dah banyak kali dah. Salah satu syarat kepada sahnya taubat adalah penyesalan. An-nadamu nadam. An-nadamu minat taubah. Atau kama qala. Termasuk daripada taubat adalah penyesalan. Dia taubat tapi tak menyesal. Apa maksud, apa makna dia? Menyesal? Tak menyesal? Ui, tak menyesal. Padahal dia taubat. Begitu. Maka sabar perkara meninggalkan maksiat, hukum dia fardu ain. Fardu ain tu maksudnya tak boleh apa? Tak boleh berlepas tangan, tak boleh duk serah ke siapa-siapa. Dia bukan fardu kifayah. Orang buat kita tak payah. Senang lah definisi dah. Kan? Apa maksud dia? Orang buat kita tak payah. Tapi yang ni semua kena buat. Semua kena bertindak. Atau sabar atas bala ujian daripada Allah Ta'ala. Sabar. Tapi sabar ketika bala bukan biar tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Tak boleh. Kena ikhtiar, kena usaha. Sekurang kat tangan, ya Allah. Aku sakit ni, ya Allah. Kan kita sebut dah tadi. Mula-mula sekali rayu ke Allah. Pergi sembang dalam Facebook. Buat TikTok pula. TikTok live. Zaman lah. Zaman dulu kan tahu apa. TikTok apa. TikTok. Kan? Tapi lah ni ada TikTok. Abang kat TikTok. Bagi orang hantar boya, hantar naga, macam-macam. Kesian ke dia. Ada hantar pula ubat. Ambil mana pun tak tahu. Gambar ubat tu. Hantar ubat ke dia. Begitu. Ni tak apa sihat. Jangan melakukan perkara khurafat-khurafat macam tu. Kan? Padahal ada doa dia. Ada ikhtiar. Jumpa orang. Ni tuan macam mana, saya tak apa sihat, sakit apa. Oh, kebetulan saya pakar itu. Selesai cerita. Oh, yang ni senang saja. Kan? Nak ambil pucuk ni, campur pucuk ni, asal semua pucuk. Kan? Semua pucuk, rendam sampai kecut. 7 pucuk sampai jadi 1 pucuk. Tu dia. Punya resepi dia. Tak apa. Pasal apa? Pasal dia kata dia pakar. Kita ikhtiar. Kan? Lagi pucuk-pucuk ni insya-Allah ulam-ulaman. Tak ada masalah apa. Kan campur bahan kimia apa pun. Kan? Lepas tu rendam. Lepas tu dia kata rebui dan sebagainya. Minum. Nampak kan? Kena ada ikhtiar kat situ. Duk sabar. Janganlah duk meratap. Bukan meratap. Merongok pun tak boleh. Ikhtiar usaha. Itu nama dia apa dia? Sabar. Ketika menghadapi bala. Ya, Quran banyak menjadikan syifa kepada kita ataupun hadis-hadis Nabi. Berapa kali dah kita dah sebut tentang doa ni, tapi agak sulitlah bagi orang yang baru. Nabi kata apa dia? Barang siapa yang sakit, pegang kat tempat sakit tu. Contoh macam saya ni. Bau kan? Bau. Contohlah pun. Ustaz ni sakit bau hari ni. Dah orang buat contoh. Pegang. Sebab kalau tangan kanan nak pegang, senang tak? Susah. Duk tempuh macam tu. Tapak tu. Maka kita sentuh dengan tapak kita yang kiri. Dia betul. Sebab apa? Sebab yang sakit ni kat sini. Sentuhlah. Sakit sini, tersentuh sini. Baca bismillah 3 kali. Kita ulang balik. Sebagai peringatan kita. Bismillah. A'udzubillah.
Sebut yang tu yang bacaan yang kedua tu, tapi yang pertama tadi kita sebut bismillah tu 3 kali. Ada orang tanya, Ustaz, sampai habis Ustaz bismillahirrahmanirrahim pun boleh juga. Tapi ikut hadis Nabi yang tu ya. Bismillah. Sakat tu ya. Tak ada ar-Rahman ar-Rahim. Nak pakai itu tak apa sebab Nabi sebut macam tu. 3 kali. A'udzubillah biqudratihi. Atau kita ambil ini dulu. A'udzubillah bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Sekali. Ulang 2, ulang 3, ulang sampai 7. Ingat tu. Ni nombor ni daripada Nabi ni. Bismillah 3 kali. Ustaz sakit sini Ustaz. Nyuk Ustaz. Risau Ustaz. Kawan saya macam ni Ustaz. Seminggu je. Tak faham Ustaz? Seminggu je. Macam mana Ustaz? Macam tu juga. Sama je. Apa jenis penyakit yang tu saja. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillah bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Tak apa, kira macam ni, tak apa. Sampai 7 kali. Tu nak sambung doa sikit, tak apa. Ya Allah, ikhtiar buat dah, usaha buat. Sembuhkanlah ya Allah. Sakit daripadamu, sembuh daripadamu ya Allah. Amin. Allah. Sebab kita tak tahu apa di sebalik kesakitan kita tu. Min syarri ma ajidu, apa yang aku rasa, apa yang aku alami, wa uhazir, yang aku bimbangi. Kan? Aku penin ke, sakit pasal aku kurang tidur ke apa ke? Kan? Kalaupun berat, dengan doa tersebut, izin Allah, insya-Allah, Allah bagi kesembuhan, Nabi kata. Mana Nabi kata sebaliknya, rupa-rupa ada ketumbuhan ke, kanser otak ke, atau ada darah beku ke, kita tak tahu, terantuk 2-3 kali. Kan kita minta. Tapi ini ikhtiar daripada Nabi SAW. Baik. Adapun sabar atas mengerjakan ibadat yang sunat dan sabar atas meninggalkan makruh dan yang harus, maka iaitu sunat bukan wajib. InsyaAllah saya rasa setakat itu sahaja. Sambung nanti kita ambil pada sini. Kita akan bincang tentang sabar perkara yang sunat. Perkara yang sunat, perkara yang makruh, perkara yang harus. Ini kita biar dulu, kita tangguh untuk kita bahas pada kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Yang benar itu daripada Allah Taala, silap kurang saya kita tangguh dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi